Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Khairun Sam. Nombor metrik di 18311051. Okey, hari ini saya akan membentangkan mengenai biodata Imam Nasa'i. Nama penuh Imam Nasa'i ialah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Al-Khurasani An-Nasa'i, yang juga dikenali sebagai An-Nasa'i dan Abu Abdurrahman. Dilahirkan pada 215 Hijrah di sebuah desa yang terkenal di Khurasan yang bernama Nasa', dan meninggal dunia pada hari Isnin 13 Safar tahun 303 Hijrah di kota Al-Ramallah, Palestin, ketika berusia 88 tahun. Beliau lebih terkenal dengan panggilan An-Nasa'i adalah berdasarkan kepada nisbah tempat beliau dilahirkan, iaitu Nasa'. An-Nasa'i ini merupakan seorang yang kacak, segak dan berkulit cerah, serta memiliki wajah yang bercahaya. Beliau amat mementingkan kesihatan badan, cara pemakanan serta tata cara berpakaian. Oleh sebab itu, beliau lebih suka memakai pakaian yang berwarna hijau muda sebagai menggantikan warna tumbuhan hijau yang baik untuk kesihatan mata. Selain itu, beliau seorang yang warak, zuhud, amanah serta tekun beribadah. Beliau berpuasa seperti puasa Nabi Daud, iaitu puasa sehari dan berbuka sehari, di samping gigih melakukan ibadah haji serta berjuang di jalan Allah. Dari segi akidah pula, beliau berpegang pada aliran salaf ahli hadis dan menolak sebarang unsur bid'ah. Manakala dalam persoalan ibadah haji, beliau banyak berpegang pada mazhab Syafi'i. Ini dapat dilihat melalui hadis-hadis yang terkandung dalam Sunan An-Nasa'i. Beliau sanggup menghasilkan buku untuk membetulkan fahaman golongan yang memandang rendah serta menghina sahabat, seperti Ali bin Abu Talib, dan membawa mereka keluar daripada kesesatan dan kembali ke pangkal jalan. Beliau juga salah seorang penghafaz Al-Quran yang baik. Lantaran kepakaran An-Nasa'i dalam ilmu fiqh, beliau dilantik sebagai Qadi di Mesir dan Hims. Okey, untuk seterusnya, metodologi Imam Nasa'i. Penghasilan sesebuah kitab yang penuh dengan fakta dan menarik untuk dibaca. Metodologi adalah suatu pendekatan ataupun suatu kaedah yang digunakan oleh para penyelidik ilmiah untuk mengumpul data-data berkaitan dengan apa yang sedang dikaji. Ia adalah satu prosedur sistematik yang menggabungkan penyesuaian pendekatan kajian serta analisis data yang sealiran dengan peraturan tersendiri bagi memastikan prestasi penyelidik dicapai dengan baik dan sempurna. Metodologi kajian dapat dibahagikan kepada dua kaedah, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Kualitatif merupakan suatu kaedah kajian atau rujukan perpustakaan yang dijalankan terhadap buku-buku ilmiah yang ditulis oleh penulis lain. Manakala kuantitatif pula merupakan bahan atau sumber yang didapati melalui sesi temu bual atau kaji selidik. Manakala Imam Nasa'i banyak menggunakan kaedah kuantitatif sebagai kaedah utama beliau untuk menghasilkan kitabnya, seperti banyak mengadakan sesi pengajian bersama guru, temu bual serta rehlah ilmiah. Di samping kaedah kualitatif sebagai kaedah tambahan, seperti merujuk kitab-kitab hadis ulama terdahulu. Secara kesimpulan dalam bab ini, Imam Nasa'i banyak menggunakan metodologi kaedah kuantitatif sebagai kaedah yang banyak digunapakai oleh ulama-ulama terdahulu untuk menghasilkan karya agung mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri bin Muhammad Hazir. Nombor metrik di 183 11170.
pandangan ulama terhadap Sunan An-Nasai. Pandangan antaranya ialah Ad-Daruqutni telah memberi pandangan terhadap An-Nasai. Antara kata-katanya ialah An-Nasai ini ialah seseorang yang selalu kehadapan daripada sesiapa pun pada zamannya dalam hal berkaitan dengan ilmu hadis. Yang kedua, Az-Zahabi juga telah memberi pandangan terhadap An-Nasai. Antara kata-katanya ialah An-Nasai ini adalah seseorang yang mempunyai kekuatan hafalan dan ketajaman pandangan. Okey, seterusnya adalah contoh metodologi bagi An-Nasai. Antaranya ialah menurut Ibnu Al-Asir, An-Nasai telah meringkaskan Sunan Al-Kubra dan juga memilih hadis daripada Sunan Al-Sugra. Dan Ad-Dahabi telah berpendapat bahawa ringkasan itu dibuat sendiri oleh anak murid An-Nasai, dan juga Sunan An-Nasai boleh dikatakan ringkasan daripada kitab Sunan Al-Kubra. Dan antara corak penyusunan Sunan An-Nasai juga boleh dikatakan kemas, teratur dan juga mengikut urutan yang sesuai dari sudut syariah Islam. Antara kitab-kitab yang di dalamnya ialah tidak terdapat di dalamnya hadis-hadis mungkar ataupun setara dengannya. Adapun hadis-hadis yang daif, yang mungkar dan yang tidak mungkar dan tidak terlalu lemah masih terdapat di dalamnya. Karya Sunan Nasai. Ketika Imam Nasai ketika beliau menulis hadis, penulisan beliau menggunakan sebuah kitab Sunan ialah dengan berhati-hati dalam pemilihan hadis yang lemah. Contohnya, riwayat pada hadis Ibnul Lahiyah. Ketika itu hadis Ibnul Lahiyah amat penting untuk dijadikan bahan rujukan, sehingga hadis Ibnul Lahiyah tidak tercatat dalam Sunan Nasai walaupun beliau pernah bergantung pada hadis tersebut. Terdapat juga ulama menyatakan Sunan Nasai hadisnya semua bertaraf sahih kerana pandangan menurut Muhammad Abu Sya'bah yang tidak dikaji dengan penelitian yang mendalam dan tepat. Contoh ini sebagai contoh ini memudahkan pembaca dan pengkaji hadis mengetahui perbezaan dan kecacatan hadis yang dianggap sama. Kritikan Sunan Nasai. Setiap manusia tidak akan lari melakukan sesuatu masalah. Tetapi masalah merupakan lumrah hidup manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah Sunan Nasai ini ia adalah masalah yang dibincangkan dari topik Sunan Nasai dari sudut peribadi beliau dan pengumpulan hadis yang dilakukan olehnya. Okey, untuk seterusnya saya akan menerangkan latar belakang Ibnu Majah ataupun biodata beliau. Ibnu Majah merupakan seorang muhaddis yang bertaraf Al-Hafiz Al-Kabir, penghafaz hadis yang agung. Beliau bukan saja seorang muhaddis tetapi juga seorang pentafsir Al-Quran dan juga seorang sejarawan. Nama sebenar beliau ialah Al-Hafiz Al-Muhaddis Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Qazwini. Nama Ibnu Majah dinisbatkan kepada ayahnya Yazid, yang juga dikenali sebagai sebutan Majah Maula Raba'at. Beliau telah dilahirkan pada tahun 207 Hijrah bersamaan 824 Masihi di Qazwin, Iraq. Ibnu Majah terkenal sebagai seorang yang jujur,
akhlak mulia dan alim. Selain itu, beliau juga seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dan banyak menghafal hadis. Beliau merupakan seorang tokoh yang terkenal dalam bidang hadis dan terhebat di bidang penghafalan serta ketekunan beliau dalam meriwayatkan hadis. Sebagaimana kata-kata Abu Ya'la Al-Khalili Al-Qazwini, beliau adalah seorang yang sangat siqah, dipercayai, disepakati terhadap riwayatnya dan amat diperlukan, serta seorang yang kuat hafalan. Beliau telah meninggalkan banyak karya-karya ilmiah dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Beliau telah wafat pada bulan Ramadan tahun 275 Hijrah bersamaan 887 Masihi di tanah kelahirannya iaitu Qazwin ketika berusia 64 tahun. Okey, seterusnya metodologi Sunan Ibnu Majah. Yang pertama, jumlah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4,241 buah hadis. Seterusnya, sebanyak 3,002 buah di antaranya termaktub dalam 5 kitab kumpulan hadis yang lain. Yang ketiga, banyak ulama yang kagum dan menilainya sebagai salah seorang ulama besar Islam. Terakhir, beliau membahagikan susunannya kepada pembahagian kitab dan bab. Kitab ataupun tajuk besar di dalam sunannya dijadikan hingga 32 kitab dan jumlah bab di dalamnya pula mencapai kepada 1,500 bab. Pandangan ulama terhadap Ibnu Majah. Antaranya telah memberi pandangan terhadap Ibnu Majah ialah Abu Ya'la Al-Khalili. Iaitu beliau merupakan seseorang yang alim di dalam bidang hadis dan banyak menulis hadis ataupun menulis berkaitan sejarah dan juga sunan-sunan. Dan Imam Ibnu Katsir juga pernah memberi pandangan terhadap Ibnu Majah, iaitu Ibnu Majah ini adalah merupakan penulis kitab sunan yang masyhur dan itu terbukti di atas dalamnya pengetahuan ilmunya, dan juga beliau ini merupakan orang yang berpegang kuat dengan sunnah sama ada perkara usul ataupun perkara furu'. Imam Al-Zahabi juga telah melontarkan pandangan terhadap Ibnu Majah, iaitu Ibnu Majah merupakan seorang yang al-hafiz, al-naqiq, al-sadiq dan juga luas ilmunya. Contoh metodologi Ibnu Majah ialah beliau mengumpulkan hadis dan juga kitab yang berkenaan masalah fiqh sebelum ingin menulis kitab sunan. Dan juga kitab sunan ini tidak semuanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Terdapat beberapa perkara juga yang telah diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Khatani. Iaitu Al-Khatani ini juga pernah mendapatkan perawi selain daripada gurunya. Dan juga beliau juga tidak Ibnu Majah ini tidak melakukan pengulangan hadis berulang kali kecuali hanya sesetengah sahaja. Ini perkara yang penting bagi pendapat beliau. Dan beliau juga turut mengkritik hadis dan beliau juga telah memasukkan pendapat para ulama pendapat ulama fiqh di dalam sunan beliau. Karya Ibnu Majah. Sepanjang hayat Ibnu Majah, beliau telah menulis puluhan buku-buku. Bukan saja buku dalam bidang hadis, beliau juga hebat dalam bidang sejarah, fiqh dan tafsir. Dalam bidang tafsir, beliau telah mengarang kitab tafsir Al-Quran Al-Karim. Kitab tafsir beliau telah mendapat pujian daripada seorang ahli tafsir terkenal, iaitu Ibnu Katsir. Sementara itu, dalam bidang sejarah, Ibnu Majah telah mengarang kitab At-Tarikh. Kitab ini telah menguraikan tentang biografi para perawi hadis sejak awal hingga pertengahan abad ke-3 Hijrah. Beliau juga hebat dalam bidang hadis, iaitu Sunan Ibnu Majah.
kitab beliau mengandungi 4,000 buah hadis yang disusun secara rapi dan dimulakan dengan bab yang menyatakan keharusan mengikut sunnah Rasulullah serta dalil-dalil kitab hadis beliau. Sunnah Ibn Majah termasuk dalam kutub sittah, iaitu maksud dia 6 kitab hadis yang terbesar. Kritikan Imam Ibn Majah. Beliau dikritikan hadis dari kitab hadis beliau ialah para hufaz. Contoh, salah satunya adalah Hafiz Abu Yusuf Al-Mizzi, Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi dan ramai lagi. Mereka menyatakan terdapat dalam beberapa orang periwayat yang dituduh sebagai penipu dan mencipta hadis-hadis palsu. Ini dijelaskan dari kritikan oleh Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi. Beliau berkata bahawa terdapat 30 buah hadis dari kitab beliau adalah dikira sebagai palsu. Selain itu, beliau juga yang dinyatakan oleh Abu Zurrah bahawa sekiranya sahih, kajiannya sendiri mendapati bahawa terdapat 30 buah hadis yang dikira hadis yang tertolak, manakala hadis yang tidak dapat dijadikan hujah pula begitu banyak dan dikira mencapai sekitar beribu buah hadis. Sekitar 1,000 buah hadis. Hadis yang diriwayatkan secara sendirian oleh Ibn Majah berjumlah 1,339 buah hadis.